Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman lelaki dan yang beriman perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi mereka yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan solat, lalu urusan mereka diputuskan secara musyawarah di kalangan mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati puan pengacara majlis, yang berbahagia Ustazah Hafizah binti Abdullah selaku Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan Tumpat, yang berbahagia Ustazah Ahniwati binti Sabirin, Timbalan Ketua Muslimat PAS Kawasan Tumpat, yang berbahagia Datin Siti Zabidah binti Abdul Hamid, Naib Ketua Muslimat PAS Kawasan Tumpat, yang berbahagia Saudara Wan Rusdi Wan Ibrahim, Setiausaha PAS Kawasan Tumpat, seluruh ahli jawatan kuasa muslimat, ahli jawatan kuasa PAS Kawasan Tumpat, para perwakilan, para pemerhati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, marilah sama-sama sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala
dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama sekarang ini dalam majlis perasmian Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan Tumpak kali yang ke-34. Saya mengucapkan syabas dan tahniah terutama kepada kepimpinan Dewan Muslimat PAS Kawasan Tumpak di atas kejayaan mengadakan program ataupun mesyuarat agung pada kali ini yang saya lihat begitu hebat, tersusun, harmoni, dan seperti mana yang disebut oleh Ketua Dewan Muslimat PAS tadi, dalam suasana ukhuwah, persahabatan, persaudaraan Islam yang begitu tinggi, dan mudah-mudahan semangat dua ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi benar-benar memandu kita dalam usaha kita mendaulatkan kalimah Allah di atas muka bumi. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Peranan muslimat, kalau saya lihat dari segi pertunjukan media sebentar tadi, mana sepanjang sesi yang lalu muslimat telah pun melaksanakan kerja dengan begitu baik. Sebenarnya malu buat muslimin kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut mana setengah pada muslimat yang beriman, setengah pada muslimin yang beriman, mereka ini adalah pembantu di antara satu sama lain. Jadi kerja baik yang telah dibuat oleh muslimat itu sebenarnya telah membantu kaum muslimin dalam kerangka sama-sama kita ni untuk mendaulatkan kalimah Allah di atas muka bumi. Saya ucap syabas dan tahniah bahawasanya muslimat ini, kalau dia dapat lihat comel bila naik atas petang ni, nampak comel kedudukan dan sebagainya. Kekuatan ini tidak mudah untuk kita cari dalam organisasi-organisasi lain, dalam parti lain dan sebagainya. Kalau tak ada imbuhan yang secukupnya, susah ni untuk nak dapat siraman ni dalam suasana yang begitu baik seperti kita pada pagi ini. Tapi muslimat PAS, adik-kakak, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada ganjaran pun kerana kita nyanyi pun kita nyanyi lagu itulah, kita baca ayat Quran pun kita baca ayat Quran lagu itulah, dan kita bagi tazkirah pun tazkirah lagu itulah. Harapan kita adik-kakak, tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah saya yakin para perwakilan memenuhi dewan kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuatkan jemaah kita, untuk mendaulatkan kalimah Allah, dan untuk kita mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap pilihan raya, pada sesi baru-baru ni kita di tempat ni diuji. Biasa kita pergi tolong kempen pilihan raya tempat lain, kita pergi kempen pilihan raya di Perak, kita pernah pergi kempen pilihan raya di Johor, kita pernah pergi kempen pilihan raya di Negeri Sembilan, dan di dekat-dekat ni kita nak kena kempen pergi ke Rompeng, kempen pergi ke Tempatan Pauh dan sebagainya. Tak. Baru-baru ni kita diuji di kawasan kita sendiri. Kita diuji di Dun Pengkalan Kubur. Dan natijahnya sebagaimana yang kita semua ketahui, bahawasanya kita tewas di Dun Pengkalan Kubur. Hak terbaru ni kita benar di Cempaka. Hak Pengkalan Kubur ni dalam kawasan kita sendiri. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran kepada kita
yang menuntut kita untuk melaksanakan kerja dengan lebih baik, lebih tersusun dan lebih bersungguh-sungguh. Mojo dia beri peringatan itu. Dalam peringatannya tidak banyak memberi kesan kepada kita, selain daripada imej, semangat dan sebagainya. Dia tidak beri kesan kepada perubahan kerajaan. Mana walaupun kalah, itu kursi dia reda. Kursi dia reda. Dan kalah pun tidak hilang kerajaan. Kita masih menguasai kerajaan negeri Kelantan. Dan dalam suasananya seperti inilah yang sepatutnya kita mengambil pengajaran. Kita jangan ambil pengajaran yang selepas kalah. Selepas tak ada gapo-gapo baru kita nak ambil pengajaran. Ini tidak cerdik namanya. Orang putih kata, you learn the hard lesson. Mana belajar dalam ilmu yang payah. Nak belajar dengan main macam api sebagai contohnya. Apabila rumah kita terbakar. Rumah terbakar dah, kita pun belajar macam api ni tak ada budak-budak ramai. Jadi maknanya kita belajar tu payah benar, harga yang cukup tinggi. Terbakar sebuah rumah baru kita nak belajar bahawa main macam api ni bahaya. Hilang sebuah negeri baru kita nak belajar bahawa kita ni kena buat kerja sungguh, kena bersatu padu, kena molek, kena buat kerja tersusun dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita belajar hal mudah. Ada kita baca lesson khabar, budak main macam api terbakar rumah. Kita faham ilmu, tak boleh main macam api terbakar rumah. Jadi kita tak ada kena tu. Mari pelihara kalau kubur baru ni kita kata. Kita pun belajar. Maknanya kalau kita duduk dengan tangga ni, kita boleh kata. Dan kalau perkara kubur boleh kalah, tidak mustahil wakaf baru boleh kalah. Tidak mustahil doa lain juga boleh kalah. Kalau wakaf baru kalah, doa lain kalah, kalau kubur kalah, mana tidak mustahil negeri juga akan kalah. Cuba bayangkan berapa banyak kerugian kalau negeri ini kalah. Jangankan nak kata nak laksanakan hudud, nak laksana peraturan hiburan pun tak nak buat. Apabila kita tidak mempunyai kerajaan. Hanya kerana mempunyai kerajaan ini, kita boleh buat peraturan. Nak jual arak pada orang Islam tak boleh. Nak berjudi di mana-mana pun tak boleh. Duit rakyat dia letak di perbankan Islam. Semuanya ini dan banyak lagi yang boleh dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan ini kerana kita menguasai kerajaan. Kalau tak ada kerajaan, tak ada benda yang kita boleh buat. Hari ini kita diambang pelaksanaan hudud. Muslimah-muslimah mesti faham. Dan muslimah mesti berjuang untuk melaksanakan hudud di bumi Kelantan ini. Kita negeri Kelantan ini, bila kita bercakap pasal hudud, ada orang sebut bermula tahun 1993. Sebenarnya tidak. Bahkan hudud ini dipertuturkan oleh pejuang-pejuang Islam sebelum pada penubuhan PAS pada tahun 1951. Kenapa PAS tertubuh? Kenapa ulama-ulama menubuhkan Parti Islam se-Malaysia? Dulunya ada SOR yang UMNO, tak ada pecah belah, tak ada apa-apa. Tapi kenapa ulama keluar UMNO, tubuh PAS? Kerana nak tegakkan kalimah Allah di atas muka bumi Malaysia. Kerana UMNO dilihat tidak memperjuangkan pelaksanaan hukum Allah di atas muka bumi Malaysia. Maka tertubuhnya Parti Islam se-Malaysia. Tok guru pondok kita ni duduk mengajar.
sebelum kita mempunyai kerajaan di negeri Kelantan. Tok guru pondok kita dulu ngajak ini wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Inil hukmu illa lillah. Semua jadi dibaca kepada kita. Apabila tok guru pondok baca kepada kita ayat-ayat ni, menyebabkan rakyat Kelantan menyokong Parti Islam se-Malaysia. Daripada mula merdeka, ada berlaku gerhana sikit pada tahun 1978. Kemudian Parti Islam se-Malaysia didiri mandat sekali lagi pada tahun 1990 sehinggalah ke hari ini. Adik-kakak, tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, apa sebenarnya yang menyebabkan rakyat Kelantan memberi undi kepada Parti Islam se-Malaysia? Para perwakilan cuba fikir. Hak mana duk kerja hati, nak kerja hidup, kerja mikir. Kerja mikir. Bapa sebenarnya rakyat Kelantan memberi undi kepada Parti Islam se-Malaysia? Adakah kerana nak jalan raya? Tolong jawab. Adakah kerana nak beri? Adakah kerana nak harta? Adakah kerana nak pakar? Adakah kerana nak GST? Tidak lain dan tidak bukan kerana percaya kepada mulut-mulut ulama kita bahawa kita nak laksanakan hukum Islam di bumi Kelantan ini. Dan kerana nak kepada Islam inilah kita diberi sokongan yang berterusan. Bukan sahaja di kalangan orang kampung, orang pondok, ulama-ulama, tidak. Tetapi di kalangan pegawai-pegawai kerajaan sendiri, di kalangan cikgu-cikgu, guru-guru kementerian, di kalangan pegawai-pegawai kerajaan persekutuan. Semua pegawai-pegawai ini kebanyakannya memberi sokongan kepada kita. Kalau nak harap kepada kita hak dalam dewan ni memberi sokongan kepada Parti Islam, kita tak akan menang. Tapi kerana cikgu-cikgu di sekolah persekutuan pun memberi sokongan kepada kita, sebab itu kita menang. Dan harapan rakyat itu begitu tinggi. Dari setahun ke setahun, dari setahun ke setahun, dari setahun ke setahun. Mari pada tahun 1993, apabila kerajaan yang dipimpin pada masa itu oleh almarhum Tun Guru Ni Aziz telah berjaya mentadbir negeri Kelantan tahun 1990, maka selepas kajian, rundingan, pembentangan dan sebagainya, semua dibuat dengan baik. Pada tahun 1993, Kanun Jenayah Syariah 2 1993 telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Tahun 1993. Maka daripada tahun 1993, undang-undang dulu bapa tidak laksana. Bapa tidak laksana. Dan bapa tidak laksana ni yang menjadi peliknya, UMNO dah tanya. Bapa tak buat. Bapa tak buat. Almarhum Tun Guru Ni Aziz dia sebut perumpamaan dia supaya kita berani duduk di traffic light merah. Duduk di traffic light merah.
Bila duduk di trafik light merah, kita berhenti dulu. Tapi kita tak mampu handshake. Tak mampu handshake untuk guru ni pada setiap tahun. Kita buat majlis memperingati. Dia panggil apa? Memperingati hari wuduk. Setiap tahun. UMNO dia cabar kita. Bapa tak buat. Lalu sampai satu peringkat orang kita pun mari percaya. Bapa tak buat. Takut gaponya nak buat. Dah, takut gapo nak buat. Kita dapat sokongan daripada rakyat. Jadi dia berhenti di tempat trafik light merah. Tok guru ni mempunyai nilai pemikiran yang cukup tinggi. Kita nampak trafik light merah je. Trafik light merah ni kita pun jaga-jaga dalam pukul 2 pagi nak tak ada kereta lah kau. Tak. Ataupun paling tidak trafik light merah, dia kita kau jalan selagi. Anggap kuat kita sebuah kali. Bapa terbuat hanya kerana trafik light merah. Tapi para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun nampak mudah trafik light merah, tapi natijahnya cukup besar kepada pelaksanaan Islam itu sendiri. Seperti mana saya sebut tadi, kita sudah boleh buat pelbagai peraturan. Cara berpakaian, cara hiburan, hak mana boleh, hak mana tak boleh, hak boleh setakat mana boleh, setakat mana tak boleh. Kita boleh mengharamkan arak daripada dijual kepada orang Islam. Ni berapa banyak dah kita menyelamatkan anak-anak muda kita. Kita mengharamkan judi daripada berleluasa di negeri Kelantan ini. Tak ada judi, tak ada apa semua. Semuanya ni dengan sedikit kuasa yang ada tadi. Masa kita duduk berhenti di trafik light merah tu, kerja-kerja ni boleh kita buat. Tapi para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita pergi langgar trafik light merah tu, dengan amaran yang diberikan oleh Presiden UMNO pada masa tersebut, kita boleh jadi pakai kereta-kereta kita je rapah. Bukan setakat fine sekali ya pakai kereta kita je rapah. Pada masa tu, kiranya kerajaan kita dirampas, hak kita boleh laksana sikit-sikit ni pun hilang. Itulah kebijaksanaan tu guru. Maka sabar menanti, tidak laksanakan wuduk ni hanya kerana trafik light merah tadi. Kerana nak jaga banyak benda-benda yang kita sudah boleh buat ni, kita tak sewi hilang. Walaupun tak boleh buat wuduk, kita tak sewi hilang lagi. Mari sampai satu peringkat selepas pilihan raya 2013. Almarhum Tok Gurunya tarik diri sebagai Menteri Besar. Dan tanggungjawab nakhwadah itu diserahkan kepada, alhamdulillah, Tok Wakil Kawasan kita, Datuk Ahmad Yaakob. UMNO ni mari serengai lagu lain. Lo ni kita bui. Dia. Dengan mana ni? Lo ni kita bui. Bapa tak buat ni. Kita bui dah ni. Bapa tak buat. Dalam suasana hak dia sebut, kita bui. UMNO ni kita tak tahu dia betul tak betul. UMNO tu memang tak betul. Cuma hak kata bui saja betul tak betul. Lama tu bila luar dia kata UMNO ni kita tak tahu betul ke tak betul. UMNO tetap tak betul. Cuma hak dia kata bui saja betul tak betul kita tak tahu. Tapi bila dia sudah kata bui, dia masuk gapo. Ni nak gapo? Bukan nak laksana ke Islam, nak ke pangkat, nak kedudukan Menteri Besar, nak kedudukan Exco, nak kedudukan Wakil Rakyat. Kita dah bui dah laksana hudud ni, tapi tak buat. Kita nak berdepan dengan UMNO dalam pilihan raya,
kawin UMNO. Bila UMNO dah bawa tu, cikgu-cikgu hak selama ni duk sokong kita pun supaya nak percaya, pah ni nak tunggu gapo. UMNO bui dah nak laksana wuduk ni, bapa pah tak buat. UMNO bui dah. Apa nak tanya Muslim ada dewan ni, nak jawab gapo-gapo. Nak jawab gapo-gapo. Oleh kerana kita pun memang nak buat. Kita duduk dalam PAH dan semua penyokong-penyokong PAH, pendukung PAS, pengundi PAH semua nak kepada pelaksanaan wuduk. Bila UMNO kata dia bui, mesti kita kena buat. Lepas tu kita tengoklah kalau dia suka lagu mana cara dia tu, rakyat akan melihat mana jahatnya UMNO. Tapi kalau kita kata tak buat sebab takut UMNO tak ikhlas. Ni hak topik banyak dari internet dan apa ni. Tak nak buat takut UMNO tak ikhlas. Bila dalam dunia ni kita akan dapat laksanakan wuduk, nak tunggu UMNO ikhlas bila? Kita akan laksanakan wuduk sama ada UMNO ikhlas ataupun tidak ikhlas apabila kita ada ruang. Nak tunggu UMNO ikhlas bila? Dan inilah apa yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Kelantan ini. Allah akan pertontonkan yang mana ikhlas, yang mana tidak ikhlas. Tapi kalau kita duduk senyap tak buat, kita takut tak ikhlas. Adik kakak, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kerajaan negeri Kelantan pun marah dengan pelaksanaan wuduk. Topik pula cerita takut tak ada pergi Putrajaya. Takut tak ada pergi Putrajaya. Siapa dia nak pergi Putrajaya ni? Hari ni saya nak sebut. Siapa dia yang nak cepat pergi ke Putrajaya, masuk UMNO. Kerana UMNO duduk di Putrajaya dah. Presiden kita sebut, matlamat kita bukan berakhir dengan pergi ke Putrajaya. Tidak itu matlamat akhir kita. DAP matlamat dia sebut nak pergi Putrajaya, nak pergi Putrajaya. Nah, PKR mudah lagi. Nak pergi ke Putrajaya, bebas ke Datuk Seri Anwar, kemudian lepas bebas Datuk Seri Anwar, lantik Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri Malaysia. Habis. Kita di matlamat akhir kita disebut oleh Presiden, kita ni nak mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat kita. Jadi dengan sebab itu, maka ulama-ulama pimpinan kita telah begitu bertegas mana pada kali ini kita akan bawa wuduk ni sampai kepada kita boleh. Kita akan bawa wuduk ni. Topik sebut kata tidak diberi penjelasan kepada rakyat. Mana ada satu undang-undang, bukan setakat apa baru pindaan 2015 ni, hak 1993 dulu dibentangkan kepada rakyat, dibahaskan di pelbagai universiti di seluruh negara. Pakar-pakar undang-undang gapo, pakar baca, pakar gapo, pakar bagi komen, pakar kritik, pakar gapo. Hak 1993 dulu. Hak 2015 ni beberapa pembentangan. Hak ni dibagi pindaan sikit dan pindaan. Dan pindaan ini pun mengambil kira pandangan-pandangan hak tadi lah. Pandangan daripada orang bukan Islam dan sebagainya. Yang memberi pandangan, maknanya supaya ubah situ, ubah situ. Dan hak boleh, yang dibolehkan, maka kita ubah. Termasuk ubah ni, termasuk dalam perkara yang tidak menghukum orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam tidak dihukum dengan hukum wuduk kita ni. Hak dulu, hak 1993 dulu,
Maknanya orang bukan Islam dia boleh pilih. Tapi hak pihak dia berlawan dengan hukum Allah SWT ni, hak tu pun dia tak tahu lagi. Boleh pilih kalau kata tak apa-apa lah. Nak boleh, tak say tak apa. Lalu untuk nak keluarkan keraguan itu, pakar tak boleh pilih. Hak dia tak ada rasa. Untuk pelaksanaan terhadap orang Islam sahaja. Dan dalam rakan Pakatan Rakyat kita, antara benda yang diperjuangkan oleh rakan Pakatan Rakyat sebenarnya ialah perjuangan demokrasi. Demokrasi. Demokrasi ini pilihan rakyat. Pilihan rakyat. PAS yang meletakkan pelaksanaan hukum Islam ini dipilih oleh rakyat negeri Kelantan melalui proses demokrasi. Bukan sejak 2008, tapi sejak 1960. Sejak 1960. Dan rakyat terus sokong kerana nak kepada pelaksanaan hukum Allah di bumi Kelantan. Maka apa yang kita buat ni semangat demokrasi. Proses yang kita lalui melalui sidang Dewan Undangan Negeri Kelantan, bawa pula untuk pindaan di Parlimen dan sebagainya, Akta 365, semuanya itu adalah melalui proses demokrasi. Jadi tak ada sebab untuk rakan dalam Pakatan Rakyat tidak memberi sokongan kepada kita. Pejuang demokrasi mestilah menyokong proses demokrasi. Kecuali proses yang kita lalui ini proses undemokratik, yang tidak demokrasi. Sabalah kalau nak tentang antara perjuangan rakan-rakan kita ialah kebebasan beragama. Maka pada hari ini undang-undang Islam yang kita nak laksanakan ini adalah tuntutan agama kita. Kita nak laksanakan tuntutan agama kita yang merupakan sepatutnya sebahagian daripada perjuangan Pakatan Rakyat. Kebebasan beragama. Jadi tak ada apa sebab. Tak ada apa sebab. Jadi kita tidak faham. Maknanya kalau ada ahli-ahli PAH pula, tiba-tiba boleh berasa, ni tak patut lagi, tak siapa masuk, kena becek, semuanya telah dibuat oleh kerajaan. Dan saya mengharapkan sangat-sangat dan mengharapkan sungguh-sungguh dari kita saya diri kita untuk mengekalkan kita dalam perjuangan Islam ini. Marilah kita sama-sama sentiasa bersama dengan kepimpinan. Kita cuba faham hasrat kepimpinan untuk melaksanakan, untuk nak tegakkan Islam, dan kita tidak menjadi orang yang mencari dalih. Adik-kakak, tuan-tuan dan puan-puan ini dirahmati Allah sekalian, UMNO ni lama dia cari dalih. Dah, kalau dalih ke awal-awal dulu, agama suku, politik suku, bapa ada campur aduk agama dengan politik ni. Dah, maka ulama-ulama kita memberikan penjelasan. Politik dengan agama ni tak boleh nak terpisah. Tak boleh nak terpisah. Mana kalau orang pisah ni, ulama-ulama kita sebut tidak Islam. Islam ni tak pisahkan agama dengan politik. Bila UMNO nak sebut agama suku, politik suku, orang Melayu hak jahil pun tak boleh nak terima. Maka dia pergi dengan hujah ataupun alasan lain pula. Oh, kita masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk, mana boleh nak laksanakan Islam? Maka ulama-ulama juga yang memberikan penerangan. Nabi laksanakan hukum Islam di Madinah dalam suasana masyarakat majmuk. Dan bila sebut Islam ni sesuai pada sepanjang masa, pada sepanjang zaman, pada segala keadaan, tuntutan akidah kita bahawa Allah SWT mengetahui keadaan kita di Malaysia, di Kelantan ni pun. Jadi tak boleh nak kata
Kata sebab masyarakat majmuk tak boleh nak laksanakan. Lalu UMNO nak cuba yakinkan rakyat, kata sebab masyarakat majmuk, rakyat tak terima lagi. Rakyat tak terima lagi. Dia pun mencari alasan-alasan lain. Alasan-alasan lain. Hak terakhir ni supaya alasan-alasan kan? Tak betul ke rakyat tak bersedia, ekonomi tidak kukuh. Nah, ekonomi tak kukuh, GST boleh buat, tak ada apa-apa. Adik kakak, tuan-tuan dan perempuan, para perwakilan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sentiasa bersama dan memberi sokongan kepada kepimpinan kita. Jangan kita rasa terlalu gairah nak sokong kepimpinan lain daripada kepimpinan kita, kerana sesungguhnya itu melewati batas kerja-kerja jemaah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba sekali lagi ucap syabas, tahniah dan terima kasih penghargaan yang diberikan kepada saya untuk merasmikan program Muslimat, program Musyawarah Agung Dewan Muslimat PAS Kuasa 14 pada hari ini. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita mengisytiharkan perasmian Musyawarah Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan 4. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.